السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis An Shuraih bin Ubayd radhiyallahu anhu qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kharajtu أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال قلت كاهن. قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. صدق الله العظيم. إلى آخر السورة. قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع، أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Shuraih bin Ubayd radhiyallahu anhu, kata dia Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu ada berkata, kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim. Sayyidina Umar Al-Khattab menceritakan satu pengalaman dia masa zaman dia samsing. Kita semua tahu tuan-tuan, Sayyidina Umar dia sebelum masuk Islam dia samsing. Dia samsing kampung susun. Dia cukup pantang dengan nama Nabi Muhammad ni, tak boleh dengar. Dengar orang sebut nama Nabi Muhammad, dia menyala. Bila dia masuk Islam, dia jadi orang yang paling kuat mempertahankan Islam. Jadi hadis yang kita baca pada malam ini, Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri, dia sendiri nak cerita pengalaman dia masa dia samsik. Kata dia, kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim. Penuh sekali dia kata, sebelum aku masuk Islam, aku keluar daripada rumah aku dengan niat yang satu.
niat aku nak pi hadang, aku nak pi halang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pi masjid. Jahat lagu tu. Dia tak mau ikut seruan Nabi, sudah pi lah. Dia tak mau terima Nabi sebagai Nabi Muhammad, sudah pi lah. Tak, dia nak pi pastikan orang tak pi dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Samsing punya kerja. Zaman kita lah berada. Orang mengajar masjid, dia tak mau mai sudah, tak ada masalah. Bukan ada siapa nak marah dia. Dia mai dia untung, dia tak mai dia rugi. Bukan ada siapa nak marah dia. Pergi kempen satu kampung, tak bagi orang mai dengar. Dengan macam-macam cerita, ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni. Kerja, sejadi satu kerja, pergi pusing kampung, nak suruh orang jangan dengar. Kerja ni pernah dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari aku keluar daripada rumah aku dengan niat aku ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak sekat dia, aku nak blok dia, aku tak mau bagi dia pergi masjid. Fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid. Tapi dia kata tak ada. Muhammad sampai dulu ke masjid. Muhammad ni dia awal. Dia cerita masjid ni dia awal. Sama macam bagi salam. Sahabat-sahabat ni kadang-kadang tunggu di kiri kanan jalan ni, kira nak ambush Nabi, nak bagi salam dulu kepada Nabi. Jarang sahabat dapat peluang bagi salam dulu, kerana Nabi akan bagi salam dulu. Pasal apa? Pasal cerita pergi masjid. Pasal apa? Pasal cerita bagi salam. Ini cerita kebaikan, ini cerita baik. Cerita baik Nabi dulu. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata aku keluar daripada rumah dengan niat nak halang Nabi daripada pergi masjid, tapi malangnya Nabi sampai dulu ke masjid. Faqumtu khalfah. Dia kata aku tengok Muhammad duduk dalam masjid, dia nak semayang, dia nak jadi imam. Faqumtu khalfah. Aku berdiri di belakang. Cara Samsing lah. Berdiri di belakang, duduk cekak pinggang, duduk perhati tengok. Fastaftaha surat al-Haqqah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu Nabi memulakan dengan surah al-Haqqah. Maksudnya lepas Nabi baca Fatihah, Nabi baca surah al-Haqqah, cerita pasal kiamat. Faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Oh, dia kata bila Nabi Muhammad baca surah al-Haqqah, aku tak tahu pasal apa. Dia kata bila aku dengar saja Nabi Muhammad baca surah Al-Haqqah ini, dia kata dia mai rasa takjub di dalam diri aku ni dari segi penyusunan Quran itu. Sayyidina Umar dia orang Arab. Di Quran itu bahasa Arab. Jadi orang Arab ni dia tahu menilai bahasa tu. Cantiknya susunan ayat Quran ini menyebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab yang pada masa tu masih Samsing ni, dia kata apa? Bila aku dengar saja Muhammad baca surah Al-Haqqah ni, faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Maka aku rasa dalam hati aku ni satu rasa takjub. Aku rasa satu rasa yang luar biasa. Aku rasa something strange di dalam hati aku ni. Pasal apa? Pasal ta'lifil Quran, pasal susunan ayat yang ada di dalam surah Al-Haqqah dalam Quran itu. Qala Umar, maka kata Sayyidina Umar, hadza wallahi sya'ir. Dia kata demi Allah ni apa yang Muhammad duk baca ni syair. Dia kata kama qalat Quraisy, macam mana orang Quraisy duk cerita ni. Dia kata Muhammad ni dia ni memang pakar bahasa. Muhammad ni dia ni satu penyair. Muhammad ni kalau bab nak susun kata-kata ataupun dalam bahasa kita lah ni, kalau bab nak mengayat, bahasa budak-budak lah ni, dia tak hampir dengar lah, dia ilmu bukan ada tu, pandai mengayatnya. Dia kata betul je, dia kata apa yang Quraisy duk cerita ni, dia kata tak usah dengar. Muhammad ni jangan pergi dengar. Pasal apa? Kalau hang pergi dengar aja, hang nanti ikut dia. Pasal apa? Pasal dia ni syair.
Pasal dia ni penyair, pasal dia ni pandai mengayat, pasal dia ni dia pandai susun kata-kata, pasal dia ni dia pandai cakap bagi orang terpukau dengan cakap dia. So pada awal jangan pergi dengar, dan hang nanti tersangkut dengan dia. Umar Al-Khattab bila dia pipi kena Nabi Muhammad pula baca surah Al-Haqqah, dia dengar dia mai dah rasa takjub tu, dia mai rasa hebatnya susunan ayat Quran ini. Bila dia mai rasa tu, dia potong balik dalam hati dia. Dia kata wallahi, dia kata demi Allah, dia kata syair ini yang daripada abang ni, dia ni memang penyair. Dia kata kama qalat Quraisy, macam mana Quraisy duk kata dia ni penyair, confirm memang dia penyair. Dia cuba nak deny hati dia sendiri. Hati dia dah mula mengaku dah apa yang Muhammad baca ni sesuatu yang hebat, tapi dia nak nafikan hati dia. Qala Umar faqara'a innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun. Kebetulan bila dia teringat aja dalam hati dia Muhammad ni memang penyair, Nabi Muhammad baca ayat 41 daripada surah Al-Haqqah. Allah kata innahu laqawlu rasulin karim. Ayat tu kata begitu. Ayat tu kata sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada rasulnya yang mulia. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Ayat surah Al-Haqqah tu kata wa ma huwa biqauli sya'ir, dan Quran itu bukan kata-kata syair. Kebetulan dia teringat dalam hati dia, betul Muhammad ni memang penyair. Cantik-cantik masa tu juga Allah Subhanahu wa taala atok benda ni. Nabi pergi baca wa ma huwa biqauli sya'ir. Quran itu bukan kata-kata syair. Seolah-olah macam dia kata, Allah jawab. Terkedu dia ni. Aku baru teringat aja kata Muhammad ni penyair. Tiba-tiba ayat yang Muhammad baca jawab apa yang aku teringat. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dia kalau dia nak atom jadi cantik semua. Qalilan ma tu'minun. Allah kata dalam ayat tu, tapi saya sikit aja yang beriman. Walaupun Quran bahasanya cantik, memang confirm Quran ini turun dari sisi Allah Tuhan Rabbul Alamin, tapi qalilan ma tu'minun, sikit orang yang beriman dengan Quran ini. Umat rasa berdebuk kena kat dia. Qala qultu kahin. Dia kata pula, dia kata bukan, aku tak boleh terpengaruh dengan Muhammad ni. Pasal orang dah pesan dah jangan duk dengar dia ni. Kalau dengar dia ni boleh jadi terpengaruh dengan dia. Aku tidak akan terpengaruh dengan dia. Qultu kahin. Umar kata pula Muhammad ni dia ni ahli sihir. Kahin ni makna dia tok bomo, ahli nujum. Dia kata tak boleh, aku tak boleh terpengaruh dengan dia. Dia ni kahin. Dia ni memang satu bomo besar. Dia tahu kata aku ingat kata dia penyair, dia pergi baca ayat tu nak kepak ingatan aku. Aku tak boleh terpengaruh dengan dia. Muhammad ini kahin, dia ni magician. Dia nak main sihir dengan aku, dia kata. Elok dia kata lagu tu. Nabi SAW baca ayat yang selanjutnya. Wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin walau taqawwada alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Nabi baca ayat tu pula. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu wala biqauli kahin. Apa yang Muhammad baca ni, ini bukan kata-kata ahli sihir. Ini bukan jampi tok bomo. Apa yang Muhammad baca ni adalah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun. Allah kata tapi sayang, sikit orang yang ambil pengajaran.
Tanzilun min Rabbil Alamin. Ini ayat turun dari sisi Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya, Tuhan kata dalam Quran, dalam surah Al-Haqqah, Tuhan kata, kalau sekiranya, seandainya Muhammad ni mereka cipta ataupun mengada-adakan sebahagian daripada perkataan dalam Quran ini, kemudian kata ni Allah kata. Seandainya Muhammad ditipu orang, seandainya Muhammad ni hak dia kata Allah kata, seandainya Muhammad ni buat macam tu, la akhadna minhu bil yamin. Tuhan kata, kami akan pegang tangan kanan Muhammad ni, summa laqata'na minhul watin. Kemudian kami akan teteh, kami akan kerat urat jantung dia. Sini baru teringat dia kata, Muhammad ni dia ni nak main magic, dia nak main sihir pula, dia nak pukau bagi aku terpengaruh dengan dia. Kata Nabi Muhammad baca ayat tu. Ayat apa? Wala biqauli kahin. Ini bukan kata-kata orang sihir, bukan kata-kata tok nujum, bukan kata-kata tukang tenun, dan ini bukan kata-kata orang-orang yang nak menipu hang. Jawab kepada apa yang dia teringat. Bahkan Tuhan kata, kalau Muhammad ni mereka ayat dan kata ayat ni Allah yang kata, kami akan pegang dia, kami akan teteh urat jantung dia. Tuhan kata, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan kalau kami nak teteh urat jantung Muhammad, tak ada siapa boleh halang kami. Tuhan kata begitu. Umar Al-Khattab, satu sebagai orang Arab, yang kedua dia sebagai cerdik pandai zaman tu. Dia orang cerdik, kalau tidak tak boleh jadi pemimpin. Umar Al-Khattab sebagai satu orang Arab, yang kedua sebagai orang cerdik, yang ketiga sebagai pemimpin pada masa itu, yang keempat sebagai orang yang dah dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah. Bila dia teringat aja ayat Quran jawab, dia teringat aja ayat Quran jawab, ila akhir surah, Nabi baca surah Al-Haqqah sampai habis. Qala, kata Sidina Umar Al-Khattab, fa waqa'a al-Islam fi qalbi kulla mawqi'. Kata Umar Al-Khattab, start daripada tu Islam sudah betul-betul terbenam di dalam hati aku, dia kata. Oh dia, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dah dia kata dia nak bagi hidayah kepada siapa-siapa, siapa tak boleh kata apa. Satu orang yang siapa pun tak amal sangka kata dia akan jadi Islam, tiba-tiba Islam dia. Umar Al-Khattab satu samsing besar pada masa tu. Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dia untuk jadi orang Islam, jadi orang Islam dia. Betul-betul niat keluar rumah nak pergi blok, nak pergi halang, nak pergi hadang Nabi, tak bagi Nabi pergi masjid. Tiba-tiba Nabi sampai dulu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk belakang masjid pula, dengar Nabi baca surah Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Dengar ayat tu pula, dia sebagai orang Arab, dia boleh menilai cantiknya bahasa Quran ini. Dia cuba nak tolak benda yang hati dia mengaku betul ini. Dia cuba nak tolak. Dia kata Muhammad ni tidak lain melainkan penyair. Kata Nabi Muhammad baca ayat menafikan kata dia penyair. Dia nak terpengaruh dah, dia tolak balik. No, dia kata aku tak ada ikut Muhammad ni. Muhammad ni cuba nak main sihir. Nabi Muhammad baca ayat, cerita kata ini bukan cerita sihir, tetapi ini cerita ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya aku nak tipu ayat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pegang aku, dia akan teteh tangkai jantung aku. Dia dengar macam tu, terus dia kata apa? Fa waqa'al Islam fi qalbi. Maka jatuh Islam ini di dalam hati aku. Terbenam Islam masuk di dalam hati aku. Aku tak boleh tipu diri aku lagi. Islam agama betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu saya ambil daripada Musnad Imam Ahmad. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan tahu Imam Ahmad bin Hanbal ni siapa? Imam mazhab Hanbali. Bila lahir Imam Ahmad bin Hanbal ni, bila lahir? Lahir bulan ni, bulan Rabiul Awal. Dia lahir 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijrah. Dia mati 12 Rabiul Awal. Hari
Nabi lahir, Nabi wafat, hari itu dia mati. Dia mati pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 187 Hijrah ketika umur 77 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan sibuk mengaji, sibuk menuntut ilmu ni sampai terlupa menikah. Dia menikah umur 40 tahun. Umur 40 dah baru menikah. Pasal apa? Pasal dia tak ada nak fikir pasal lain selain daripada ilmu yang dia nak cari. Imam Ahmad bin Hanbal ni siapa? Dia ni satu orang yang bila dengar orang habaq kata ada satu guru hebat duk mengajar di mana-mana, dia pergi. Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia ni satu orang yang hebat dari segi menuntut ilmu. Kalau sampai ke telinga dia kata ada satu guru yang hebat di mana-mana, dia akan pergi walau tempat tu jauh. Imam Ahmad bin Hanbal ni apa? Siapa dia? Dia ni tuan-tuan, dia ni satu orang pencinta ilmu. Dia jumpa Imam Syafi'i untuk pertama kalinya di Makkah. Jumpa dengan Imam Syafi'i untuk pertama kalinya dia jumpa di Makkah. Terus dia tahu Imam Syafi'i ni satu guru hebat. Dia menuntut dekat Imam Syafi'i, mengaji dekat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nak balik ke Mesir, dia janji dia akan ikut ke Mesir untuk mengaji daripada Imam Syafi'i. Tapi kerana masalah keuangan, dia tak dan nak pergi mengaji di Mesir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa Imam Syafi'i komen tentang Imam Ahmad bin Hanbal ni? Dia ada catatan komen Imam Syafi'i terhadap dia yang hebat ni. Imam Syafi'i yang jadi guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal ni, Imam Syafi'i kata apa? Dia kata, aku kenal satu orang pemuda di Baghdad. Dia lahir di Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal ni. Aku kenal satu orang pemuda di Baghdad. Kalau kamu nak tahu dia ni apa, kalau sekiranya pemuda ni dia kata telah meriwayatkan kepada kami satu hadis, Imam Syafi'i kata, kalau dia kata macam tu, apa yang dia kata tu benar. Imam Syafi'i endorse keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang hadis. Imam Syafi'i kata, kalau sekiranya Imam Ahmad bin Hanbal ni sebut di mulut dia, dia kata, benda aku nak baca ni telah meriwayatkan kepada kita akan hadis ni oleh siapa-siapa. Kalau dia kata banyak tu ya, dia tak habaq lagi apa yang riwayat tu, dia berkata benar. Imam Syafi'i kata. Bila orang tanya Imam Syafi'i, siapa pemuda yang hebat ni? Pemuda yang kata di Baghdad ni, siapa dia ni? Imam Syafi'i jawab terus, dia ialah Ahmad bin Hanbal. Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan yang kata imam mazhab ni bukan macam ustaz-ustaz yang kita kenal ni. Itu sebab kita hari ni tak boleh ada dalam hati kita satu perasaan nak mengecik-ngecikkan mana-mana imam mazhab. Tak boleh. Tak boleh kita bercakap yang cakap kita tu orang faham kata kita ni macam nak mengecik-ngecikkan Imam Abu Hanifah. Tak boleh. Walaupun dia manusia biasa, tapi dia bukan taraf kita, bukan kita yang nak suka dia. Kita kena tahu yang tu. Kita kena tahu kedudukan kita tu. Kita kena tahu mereka tu siapa, kedudukan mereka tu di mana. Satu ulama nama dia Qutaibah. Bila orang tanya dia ni tentang Imam Ahmad bin Hanbal ni, apa Qutaibah kata? Dia kata, kalau kamu lihat orang mencintai Ahmad bin Hanbal, ketahuilah bahawa orang itu adalah pejuang sunnah. Kalau kau jumpa satu orang yang dia ni cinta kepada Ahmad bin Hanbal, ketahuilah bahawa orang tu pencinta sunnah, kerana Ahmad bin Hanbal ini pejuang sunnah. Dia mati hari Jumaat 12 Rabiul Awal. Sejarah mencatatkan jenazah dia diiringi oleh 800,000 orang ke tanah perkuburan. Nak pergi ke tahap tu bukan orang ada zaman lah ni, tak ada. 800,000 orang. Satu riwayat kata mencicah 1 juta. Ada satu riwayat kata 750,000 orang. Riwayat paling kurang kata 750,000 orang yang mengiringi jenazah dia ni, sembahyang, mengiringi ke pengkebumian dan sebagainya. Seramai itu
Tidak lain tidak bukan mereka pi itu kerana apa? Kerana mereka cinta dia, mereka cinta ilmu dia, mereka cinta kepada tawaduk yang ada di dalam diri ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita jumpa hadis-hadis yang macam ni, riwayat daripada orang seumpama ini, hormat dalam hati kita kena ada. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu khataba an-nas bil Jabiyah. Faqala Umar, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla maqami fikum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam istawsu bi ashabi khairan. Summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Summa yabshul kadhib hatta inna ar-rajul la yabtadi'u bish-shahadah qabla an yus'alaha. Faman arada minkum bahat al-jannah falyalzam bil jama'ah fa inna asy-syaitan ma'al wahid wa huwa bin ithnaini ab'ad. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitan salisuhuma wa man sarrathu hasanah wa sa'athu sayyi'ah fa huwa mu'min, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, riwayat hadis ni. Dia kata satu hari bapa dia Sayyidina Umar Al-Khattab berdiri berkhutbah di hadapan orang ramai di satu tempat yang bernama Al-Jabiyah. Sayyidina Umar bangkit berdiri di depan sahabat-sahabat lain hak ramai ni. Faqala Umar, kata Sayyidina Umar dalam khutbah dia, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla maqami fikum. Sayyidina Umar kata, ni tempat aku berdiri ni, di sinilah berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dulu. Sayyidina Umar kata, ni tempat aku duduk berdiri bercakap dekat hampa ni, di tempat aku berdiri ni Nabi pernah berdiri di sini satu masa dulu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda ketika Nabi khutbah di tempat ni dulu, Nabi kata, istausu bi ashabi khairah. Nabi kata, aku pesan kepada hampa semua, buat baik kepada sahabat-sahabat. Itu sebab tuan-tuan tak boleh kita nak bercakap, kita nak bunyi nada menghina, merendah-rendahkan dan sebagainya para sahabat Nabi, tak boleh. Sebab Nabi pesan. Nabi kata, aku pesan dekat hampa semua bi ashabi khairah, dengan sahabat-sahabat aku pastikan hampa buat baik. Summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Selepas sahabat, generasi selepas mereka, golongan tabi'in, hampa kena buat baik. Summa allazina yalunahum, lepas tu golongan selepas tabi'in, iaitu tabi'in tabi'in. 3 generasi ini, 300 tahun yang pertama selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini generasi hampa tolong buat baik. Pasal apa? Pasal sahabat, pasal mereka direct dengan Nabi. Tabi'in, pasal mereka belajar daripada sahabat Nabi. Tabi'in, pasal mereka belajar daripada sahabat kepada sahabat Nabi. Mereka ni dianggap sebagai golongan-golongan yang jauh lebih reti Islam daripada hak selepas itu. Sebab mereka dekat dengan sos, mereka dekat dengan sumber utama Islam, iaitu Nabi SAW dan Quran yang diturunkan kepada Nabi. Maka Nabi SAW pesan, Nabi kata, dengan sahabat aku hampa buat baik, dengan generasi selepas mereka dan selepas mereka hampa kena buat baik. Lepas itu Nabi SAW kata, summa yabshul kadhib. Selepas daripada zaman tabi'in, dia akan mai satu zaman di mana bohong ni di mana-mana. Nabi kata, zaman 300 tahun selepas Nabi, itu zaman pembohong ni di mana-mana. Nabi kata belum mai zaman tu Nabi dah kata dah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal generasi ni tak pernah tengok Nabi, maka dia kurang takut kepada Allah.
Nabi kata akan mai satu generasi depa ni yafshul kadhib, depa ni akan menyebarkan pembohongan di mana-mana. Bercakap aja bohong. Sejam bercakap, setengah jam bohong. Suami bohong kepada isteri, isteri bohong pada suami, mak bapak bohong pada anak, anak bohong mak bapak. Dia akan mai zaman ni hatta inna rajul la yabtadi'u bisyahada qabla an yus'alaha. Nabi kata akan mai satu zaman di mana satu orang tak disuruh pun jadi saksi, dia termonye-monye nak pergi jadi saksi. Dia akan mai zaman tu, zaman yang dia ni, dia bukan saksi pun, tapi pitahan tengkok, pihak kata dia saksi kepada benda yang jadi. Nabi nak habaq kata dia mai satu zaman di mana manusia ni dia tak takut dosa. Manusia ni boleh dibeli dengan duit. Manusia ni dia tak heran pasal neraka. Manusia pada zaman tu orang tak suruh dia jadi saksi, dia pi minta nak jadi saksi. Bila mai zaman ni, kata Nabi SAW, jaga-jaga hampa semua. Faman arada minkum bahatal jannah falyalzam al-jamaah. Nabi kata bila dah mai keadaan kalut macam tu, sampai beralih kanan tengok dia ni, bolehkah aku percaya? Beralih kiri tengok dia ni, bolehkah aku percaya? Tengok depan, tengok belakang, tengok mak pak, tengok adik-beradik, tengok jiran, duduk berasa macam tak boleh percaya. Bila hampa duduk dalam keadaan macam ni, Nabi kata kalau hampa mau bau syurga, kalau hampa mau masuk syurga, kalau bau syurga pun tak dapat, jangan cerita pasal masuk syurga. Nabi kata kalau hampa mau bau syurga, falyalzam al-jamaah, maka hendaklah hampa melazimkan diri dengan jamaah. Jamaah ni maksud apa? Pi join dengan golongan yang duk dengar Quran hadis. Ada kelompok yang duk dengar Quran, duk dengar hadis, hang pi join depa. Nabi kata fa inna syaitan ma'al wahid. Nabi kata pasal apa? Pasal syaitan dia akan attack orang hak seorang ni. Dia hidup cara individualistik. Masjid hampa nak buat ceramah ke, hampa nak buat kuliah pengajian ke, hampa nak buat apa, hampa buat, aku tak nak masa nak pergi. Dia dengan dia punya hal. Hak jenis macam ni, dia kata syaitan suka. Pasal apa? Pasal dia tak pernah dengar Quran, dia tak pernah dengar hadis, dia hidup dengan cara dia. Dia hidup dalam kejahilan, dia hidup dengan tak reti apa, dia hidup membujuk lalu melentang patah, by hook or by crook. Apa dia mau, dia akan pastikan dia dapat. Hak jenis macam ni, Nabi kata fa inna syaitan ma'al wahid. Hak jenis tak mau nak duduk dalam kumpulan, duduk dengar Quran hadis ni, ini syaitan suka pasal dia seorang. Wa huwa min itsnaini ab'ad. Nabi SAW kata, dan syaitan dengan orang yang dua ataupun lebih, dia akan jauh. Pasal dia tak boleh nak makan dia ni. Pasal apa? Nampak macam nak makan, dia ni ada kawan boleh check and balance dekat dia. Dia ada satu kawan, yang kawan ni kira ikhlas dengan dia, ikhlas bersahabat dengan dia. Kalau nampak macam dia nak gelong, kawan ni mai kata, nampak hang, oh ya betul kau, terima kasih hang tolong. Orang hak macam ni syaitan susah nak dekat. Pasal dia ada pertahanan, dia ada perisai yang mempertahankan dia. Siapa? Kawan dia yang sama-sama jamaah, yang sama-sama duduk dengar Quran hadis ni, boleh menyelamatkan dia. Kemudian Nabi SAW pesan, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, di tempat aku berdiri ini Nabi pesan, Nabi kata la yakhluwanna ahadukum bi imra'ah. Nabi pesan kepada orang lelaki-lelaki, tolong hampa jaga baik-baik, jangan sekali-kali hampa biar diri hampa berdua-duaan dengan perempuan. Nabi pesan sangat-sangat. Nabi kata la yakhluwanna, janganlah bersunyi-sunyian satu laki-laki itu ahadukum bi imra'ah, dengan mana-mana perempuan yang boleh kahwin dengan dia. Jangan. Pasal apa? Nabi kata fa inna syaitan sadisuha. Kalau satu laki-laki, satu perempuan, yang ketiga itu syaitan. Nabi kata. Aduh, jadilah ni pasal ni. Tuan-tuan, pasal Nabi pesan tak mau pakai.
Pasal tu hadut jumpa budak lempak di lungguk sampah, jumpa budak lempak tepi jalan, jumpa budak bungkui dalam kain lampin tinggal depan pagar masjid. Pasal tu yang jumpa budak dah separuh badan kena makan dengan rengga. Pasal itulah. Pasal apa? Pasal hak Nabi pesan ni tak mau dengar. Budak tu sendiri tak mau dengar, mak pak pun tak membantu dia, suruh dia dengar agama ni. Mak main masjid, ayah main masjid, anak tak tahu pergi mana. Mak dengan ayah nak keluar main tadi, anak tak balik lagi. Mak dengan ayah balik saat lagi, anak tak ada di rumah lagi. Sampailah satu hari, kalau anak dia anak jantan, satu orang main, satu budak perempuan perut besar main duk kata, ni saya jadi macam ni pasal anak pakcik, kita berkelahi dengan dia, dengan keluarga dia kita berkelahi. Kita sikit pun tak rasa risau dengan janji azab Allah ni, kita pertahan anak kita pula lagi. Kalau anak kita anak perempuan, kata satu hari duk teriak hui dalam bilik tak mau keluar, suruh mak masuk tanya. Mak masuk tanya, 3 bulan dah dia dah. Pasal apa benda ni semua jadi? Pasal apa? Pasal Nabi pesan kita tak dengar. Kalau kita orang Islam, kita dengar apa hak Nabi kata ni, selamat kita ni. Tapi pelik kita ni, kita jadi orang Islam, kita ambil sikap memusuhi Islam. Kita jadi orang Islam, kita tak suka kepada orang duk baca Quran, duk baca hadis. Kita jadi orang Islam, kita tak suka masjid. Kita jadi orang Islam, kita tak mau orang nak bawa kita ke jalan kebaikan. Kita nak juga, kita tertegak, kita nak pergi juga jalan nak masuk jurang api neraka ni. Pasal itulah jadi bubuk kita hari ni. Nabi SAW kata Sayyidina Umar Al-Khattab, wa man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayyi'atu fa huwa mu'min. Nabi SAW kata, siapa yang rasa seronok bila dia buat baik, siapa yang rasa duka cita apabila dia buat benda jahat, fa huwa mu'min. Nabi kata itu orang beriman kepada Allah. Bila dia boleh buat satu benda baik, dia rasa seronok. Dia boleh mai kuliah masjid mengaji malam ini, dia rasa satu kepuasan, dia syukur pada Allah. Itu tanda iman ada dekat dia. Kalau satu hari dia terbabas, dia tergelincir, dia terbuat benda tak elok, benda salah, benda dosa, dia rasa duka cita, dia rasa awat aku pergi buat benda tu. Kalau ada perasaan itu dekat dia apabila dia buat salah, fahuwa mu'min. Nabi kata ada iman pada dia. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bagi kita jadi macam tu. Kita cari apa lubang-lubang, apa pintu-pintu, apa peluang-peluang yang ada untuk buat baik, buat. Walau benda kecil, kita main-main masjid nak sembahyang, tak cicak ada sebiji, pergi cari satu kebaikan kita buat. Tak apa tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Kadang-kadang satu kebaikan dibuat oleh manusia yang dia tak sangka pun benda tu nak jadi pahala dekat dia, tapi dia buat benda tu ikhlas kerana Allah, pahala duk tunggu dia di sana. Satu lagi Nabi kata apa? Kalau satu orang sedekah sebelah kurma aja yang dia sedekah tu, bukan sebiji kurma, sebelah kurma aja dia sedekah, tapi dia sedekah ikhlas, dan dia sedekah kurma tu hasil daripada rezeki halal dia. Nabi kata Allah akan bela pahala sebelah kurma yang dia sedekah tu, pahala tu Allah bela. Summa yurabbiha, kemudian Allah membela pahala tu, sehinggalah di padang mahsyar di hari akhirat esok, tengok pahala sedekah sebelah kurma daripada duit halal itu tiba-tiba menjadi sebesar bukit Uhud. Nabi kata semua yang kita habang ni tuan-tuan adalah daripada hadis Nabi SAW. Ambil ingat, jangan lupa. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Jilid 19 muka surat 160. Muka surat 160 bab ma jaa anna al-utas fi as-salah min asy-syaitan. Tajuk malam ni dia kata bab yang datang pada menyatakan bahawasanya bersin waktu semayang itu daripada syaitan. Dia kata tengah semayang kalau bersin itu syaitan kacau. Dia kata ketahuilah saudaraku, bersin dalam semayang itu tak bagus. Dia kata tak bagus kerana ia daripada syaitan.
Seperti mana mengantuk, menguap, ataupun haid, ataupun muntah, ataupun berdarah hidung, semua tu gangguan syaitan. Sekali dia buat main hadis dia. Benda-benda yang dia sebut tadi, dia kata ini gangguan syaitan. Dia saja nak kacau kita, nak bagi kita ni hilang concentration kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tersebut di dalam hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Adi bin Thabit an abihi an jaddi rafa'ahu qala al-utas wal nu'as wat tasa'ub fi salat wal haid wal qaid wal ru'as minasyaitan. Diriwayatkan daripada Adi bin Thabit, daripada bapa dia, daripada neneknya, telah dikatakan daripada Nabi SAW, sabda Nabi, bermula bersin dalam semayang, ataupun mengantuk dalam semayang, ataupun menguap dalam sembahyang, ataupun haid dan muntah dan keluar darah daripada hidung, semuanya itu daripada syaitan. Syaitan kacau. Dia kacau, dia bagi kita mengantuk dalam sembahyang. Mengantuk, la ilaha illallah. Dia mengantuk, dia tak tahu nak apa. Hidup karaoke, lagu apa semua tak pernah mengantuk. Dia main sembahyang dengan mengaji ni. Allahu Akbar. Merah menyala biji mata ni, mengantuk. Duk tahan ni pasal nak dengar juga. Bukan dia dapat apa pun, tapi dia dapat pahala duk dalam majlis ilmu. Tapi apa yang orang duk sampaikan ni, dia dengar tak dengar. Dia tengok ustaz nampak halui, kecil, besar, dia jadi begitu. Syaitan punya kerja. Dia tengok ustaz ni meri, nampak lagu besar, saat lagi lagu kecil, lagu suara ni dengar deras, lepas tu dia dengar macam sayu. Syaitan punya kerja. Kan? Ada tak biasa kenal betul? Awak tak biasa. Nama kata manusia mesti biasa. Mesti biasa. Time ni kan okey lagi. Khutbah Jumaat itu time paling cantik. Khutbah Jumaat itu time paling cantik. Dia nampak khatib tu saat-saat serban dia besar, orang dia kecil. Sekali dia tengok orang besar, serban tak ada. Sekali dia tengok lagu tungkat jatuh, dia nampak macam-macam. Dia tak tahu apa pun. Khutbah cakap pasal apa pun dia tak tahu hari tu. Ini kerja syaitan. Nabi beritahu kat kita. Baik, dia kata masalah bersin dalam semayang, adakah kita yang bersin nak mengucapkan alhamdulillah? Ini pula persoalan. Dia kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi, tuan-tuan, dia ulama hebat. Jangan sekali-kali kita pergi kata lebih kurang dekat dia. Jangan. Imam Nawawi ni ulama hebat. Dia mati muda. Dia mati umur 40. Mati tak dan kahwin. Dia mati tak dan kahwin. Imam Nawawi, dia imam yang faqih bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi ni. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Al-Azkar, apabila bersin seseorang dalam sembahyang, sunat bahawa berkata dia alhamdulillah, dan kata tu mendengar ia akan dirinya. Kata sekadar dia dengar aja. Jangan dia pulun macam mana dia duduk luang pada sembahyang ni, bersin dia alhamdulillah satu masjid dengar, tak mahu. Kalau dalam sembahyang, kalau dia bersin, dia kata alhamdulillah, takat dia dengar aja. Begitu. Inilah hukum di dalam mazhab kita Syafi'i. Dan bagi ashab Malik ada 3 pendapat. Imam Malik dia ada 3 pendapat tentang masalah orang bersin tengah semayang. Salah satunya macam yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Maknanya orang yang bersin dalam semayang alhamdulillah, tapi kata takat dia dengar saja. Itu satu pendapat Imam Malik. Dan memilih akan dia oleh Ibnul Arabi. Dan keduanya dia kata mengucapkan alhamdulillah dalam hati. Itu Imam Malik. Dia kata dalam hati tersebut. Dia kata. Dan ketiganya mengatakan akannya tiada mengucap alhamdulillah dengan nyaring, kata cara slow, dan tiada pula di dalam hati. Pakai lagu tu banyak. Macam mana tak tahu. Kan? Itu pendapat Imam Malik. Masalah bersin seorang yang tiada mengucapkan alhamdulillah, adakah didoakan akan dia dengan kata yarhamukallah? Tu kalau hak bersin, Imam Syafi'i kata kalau dia bersin sunat juga dia kata alhamdulillah, tapi kata pelan, takat-takat dia seorang dengar aja.
Baik, kawan sebelah dengar. Adakah kawan sebelah ni nak jawab balik yarhamukallah? Ini pula persoalan dia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Azkar, apabila bersin satu orang padahal tiada ia mengucap alhamdulillah, maka ia itu tidak didoakan dengan yarhamukallah. Begitu jugalah jikalau mengucap dia akan alhamdulillah padahal tak didengar oleh orang yang sebelah dia, nescaya tiada juga didoakan akan dia dengan yarhamukallah. Kalau dia bersin dia tak sebut alhamdulillah, sebelah tu saya kata apa? Kalau dia bersin dia sebut alhamdulillah, dengar kat kita, kata. Itu satu pendapat Imam Nawawi. Dan jika ada mereka itu satu jamaah, maka mendengar akan dia oleh setengah mereka itu ketiadaan setengahnya, maka yang terpilih bahawa mendoakan dengan yarhamukallah oleh orang yang mendengarnya ketiadaan orang lain. Kalau duk ramai, semayang ramai, sebahagian dengar, sebahagian tak. Hak mana dengar saja jawab yarhamukallah, hak tak dengar tak sah. Ini satu pendapat. Sekali kita dibaca lagi. Dan telah dihikayatkan oleh Ibnul Arabi menyalahi pada mendoakan orang yang mendengarnya ketiadaan orang lain. Dan telah dihikayatkan oleh Ibnul Arabi menyalahi pada mendoakan bersin yang tiada mendengar mereka itu akan alhamdulillah. Apabila mendengar mereka itu akan doa kawannya, kata qil, pasti ia mendoakan sama. Dia kata siapa dengar, dia kata alhamdulillah, katalah yarhamukallah. Kerana ia tahukan bersinnya dan mengucapkan alhamdulillah dengan sebab doa kawannya itu. Dan kata satu pendapat lagi, tak perlu doakan kerana tiada ia dengar dengan sendirinya. Dia tak dengar, tapi dia dengar ada orang sebut yarhamukallah, dia nak kata ke yarhamukallah? Satu pendapat kata tak apa. Pasal apa? Bila ada orang kata yarhamukallah, maknanya ada orang bersin. Satu pendapat kata dah hang tak dengar, kawan tu kata alhamdulillah, tak payah doa dia. Itu pendapat dia kata. Dan ketahui olehmu bahawasanya apabila tidak mengucapkan alhamdulillah seorang yang bersin itu, sama sekali sunat bagi orang yang di sisinya memberi ingat akan dia biar mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah qaul yang terpilih. Dan sesungguhnya diriwayatkan kami di dalam Ma'alimus Sunan bagi Khitabi seumpamanya daripada Imam Al-Jalil Ibrahim An-Nakhai, dan iaitu daripada bab nasihat-nasihat dan menyuruh dengan buat baik dan bertolong atas kebajikan dan takwa. Dan telah berkata Ibnul Arabi, tiada diperbuat akan ini, dan menyangka akan jahil orang yang memperbuatnya, dan telah salah ia pada sangkanya itu, bahkan yang betulnya sunat. Jadi cerita ulama punya pendapat. Dia ni kata kalau dengar orang kata alhamdulillah, hang yang dengar mau kata yarhamukallah. Satu pendapat kata kalau dengar orang tu kata alhamdulillah, kata dalam hati saja yarhamukallah. Satu pendapat kata kalau tak dengar tak payah kata yarhamukallah. Satu pendapat kata kalau dengar orang aja kata yarhamukallah, tak dengar kawan yang bersin kata alhamdulillah, kita pun boleh juga kata yarhamukallah. Ini pendapat. Dalam fiqh dia main pendapat yang berbagai-bagai. Cuma dia kata dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau kita dengar orang bersin kata alhamdulillah, kita boleh kata yarhamukallah, sembahyang tidak batal. Itu saja. Kerana barang yang telah kami sebutkan dia kata wabillahi taufiq. Tajuk baru, bab fi karahiyati an yuqama ar-rajul min majlisi summa yajlisu fihi. Dia perbahasan dia panjang. Ada juga pendapat yang mengatakan tak boleh. Tak boleh dia kata. Pasal tidak disokong oleh hadis yang kuat. Orang yang bersin dia kata alhamdulillah, itu hadis kuat. Tapi orang yang dengar ni tak disuruh kata yarhamukallah. Dia kata pasal apa? Pasal itu boleh membatalkan sembahyang. Dia kata ada satu pendapat macam tu. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya lebih suka dengan pendapat ni. Kalau bersin kata alhamdulillah tak apa. Tapi kalau bersin, orang yang bersin kata alhamdulillah, kita tak usah doa balik. Pasal ada pendapat yang mengatakan boleh membawa kepada batal sembahyang. Jadi itu pendapat lebih selamat. Begitu. Baik. Tajuk an yuqama ar-rajul min majlisih summa yajlisu fihi. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah suruh satu orang bangun daripada tempat duduk, lepas itu kita duduk ke tempat dia. Tak boleh. Main ni magik kita nak duduk. Islam tak bagi. Pasal apa? Pasal perbuatan tu macam menghina orang. Perbuatan tu macam kita ni tunjuk angkuh dengan orang. Kita perambat orang kerana kita nak duduk tentu. Dia kata tak boleh buat macam tu. Ketahuilah saudaraku,
Setengah daripada perbuatan yang haram itu ialah merampas tempat duduk saudara sama Islam. Haram. Pasal apa? Pasal kita boleh jadi mengaibkan orang tu. Dia dah duduk orang tu, kita pergi kata ni, bangun ni, tempat ni orang lain nak duduk. Ayak muka dia nak buat tahu. Jatuh ayak muka dia. Dia main awal, dia dah duduk tahun tu dah elok dah, kita main lambat lagu nak pambat dia pasal kita nak duduk tahun tu. Ayak muka dia jatuh. Islam dia tak mau. Benda-benda nak jatuh ayak muka orang ni, Islam dia tak bagi. Seperti seorang duduk di dalam masjid, maka datang kamu halau dia daripada tempat duduknya itu, supaya engkau duduk di tempatnya. Ataupun kamu dudukkan orang lain pada tempat tu, kita pambat dia pasal nak bagi orang lain duduk, maka yang demikian itu haram kerana menghinakan dia. Islam tak bagi. Dah hina orang ni, Islam dia tak bagi. Dan pula masjid itu adalah tempat umum. Masjid ni kita tak boleh pajak tempat, tak boleh. Masjid di tempat umum sama macam kubur. Kubur ni tempat wakaf, tanah wakaf. Salah tuan-tuan kalau kita pergi buat kubur, kita buat binaan apa, tembok dikeliling, pergi penaik batu marmar, kita seolah-olah conquer tempat tu jadi hak kita punya, sedangkan itu tanah wakaf. Walaupun yang mewakafkan tu pak kita dulu, tok wan kita dulu, dia dah jadi wakaf dah tak jadi hak kita dah. Kita tak boleh pula pergi buat satu kawasan, ini kawasan keluarga kami saja. Pasal apa? Pasal tanah ni tok wan kami wakaf dulu. Tak boleh. Bila kata wakaf, bukan hang punya dah. Itu sebab tuan-tuan kalau pergi apa nama perkuburan di Mekah, Madinah, di Ma'la Mekah ataupun di Baqi' Madinah, dia tak ada betul-betul nisan tulis apa semua ni, tak ada. Raja mati pun, Al-Malik Faisal dulu mati, dia buh batu tu, batu bulat macam batu sungai kalau kita di sini, dia buh macam batu bulat je. Esok kalau kata tempat tak cukup, tempat Al-Malik Faisal tu pun dia korek buh orang lain ni. Kalau di Mekah, di Madinah, dia kalau budak-budak mati, dia bagi 2 bulan dah masa untuk reput. Kalau orang tua mati, dia bagi 6 bulan masa. Ini bagi kalau sekiranya kawasan lepas suntuk. Kalau kawasan masih luas, dia tak kacau lah, dia duduk pakai kawasan kosong. Bila kawasan ni dah jadi sesak, maknanya tempat yang dah tanam orang, dia nak tanam orang lain pula, dia akan tengok macam-macam ni. Depa sana tanah pasiang bukan macam tanah kita di sini korek, boleh lu nampak liang apa semua. Depa nak kena tahan apa semua, dalam tu kadang kosong, dia bubuh, dia boleh pergi tengok mayat lepas 6 bulan, dia boleh pergi tengok mayat reput ke tak reput, dia boleh tengok. Selepas 6 bulan kalau sekiranya mayat orang tua, selepas 6 bulan kalau sekiranya tak reput lagi, depa bubuh tanda. Dia ada satu tanda depa ni, depa bubuh kawasan ni orang yang tanam ni tak reput, depa tak usik kawasan tu. Tak reput atas apa sebab, Allah yang mengetahui. Tak reput atas apa sebab, itu Allah yang mengetahui. Apa satu kemuliaan ada kepada dia, Allah apa nama jasad dia Allah tak bagi reput dan sebab itu Allah saja yang tahu. Itu satu tafsir macam-macam. Depa akan cek tengok, kalau depa buh satu tanda, okey, tang tu depa tak kacau, depa pergi tengok kawasan lain. Pasal apa? Pasal dia balik kepada benda kita baca ni. Apa dia? Ini kawasan umum, ini kawasan wakaf. Siapa pun tak boleh kata hak dia punya, tak boleh kata keluarga dia punya, tak boleh kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tempat semua orang boleh beribadah dan berbuat taat di dalamnya. Yang kata masjid ni tempat umum, siapa pun boleh main, boleh semayang di sini. Mana-mana tempat yang disukanya duduk di dalam masjid itu, dia boleh duduk. Tiba-tiba engkau nak bangunkan dia, maka yang demikian itu haram. Kalau dia mai kerana dia nak duduk sah pertama sembahyang jemaat, dia pukul 12 dah mai dah, dia mai duduk dah sah pertama ni, tak hari itu ada orang besar nak mai sembahyang ke apa ke semua, kita nak ligan dia, tak baguslah macam tu, tak bagus. Walaupun ada pendapat mengatakan bagi sultan negeri ataupun penguasa, mereka ni layak diberikan keistimewaan. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Seperti mana orang yang menjadi imam negeri, dia kata imam negeri ini maksud dia penguasa negeri. Dia kalau dia main mana-mana masjid pun dia boleh jadi imam, walaupun masjid itu sudah ada imam. Pasal apa? Pasal dia penguasa negeri. Islam memberikan kepada dia keistimewaan tu atas jasa yang dia buat untuk negeri. Begitu.
Bersalahan jika seseorang itu duduk di tempat guru mengajar. Itu tak boleh lah. Bangku ni ustaz nak mengajar malam ni, dia duduk main duduk. Ustaz main tengok, ada ustaz lain mengajar ke? Dah, dia bukan ustaz, dia saja nak duduk atas bangku ni. Yang tu bukan cakap kena ligan dia, kena bungkus dalam plastik hitam di belakang. Kalau tidak sekali dia nanti kacau, orang tak boleh mengaji malam ni. Ini pengecualian, dia kata. Bersalahan jika seseorang itu duduk di tempat guru nak mengajar, itu tak boleh. Itu tak kena. Ataupun tempat yang tertentu bagi raja, ataupun imam, ataupun mufti, ataupun sebagai hal yang kita kata atas. Orang-orang ni memang Islam memberi dekat mereka beberapa keistimewaan. Pasal mereka pembesar negeri. Maka tiada mengapa dibangunkan dia. Tempat tu hari ni dah memang tahu dah, kata orang besar negeri nak main semayang, itu tempat di reserve. Dia main duduk. Dia main duduk, dia kata ni boleh tak pergi genjak sikit ni, pasal tempat ni kita reserve untuk orang-orang yang disebutkan tadi. Mufti, dia ketua agama dalam negeri, dia pergi masjid mana pun dia boleh naik jadi imam, tidak salah bagi dia, kerana telah umum tahunya tempat itu tertentu orang yang duduknya, orang tahu lah. Adapun dalil yang menunjukkan atas haram rampah tempat duduk orang itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuqim ahadukum akhahu min majlisih summa yajlisu fihi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan membangunkan seorang daripada kamu akan saudaranya daripada tempat duduknya. Dia dah duduk, jangan duduk suruh dia bangun, kemudian diduduki pada tempat duduknya itu, jangan. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Merampas tempat duduk orang di dalam masjid dan lainnya, apa hukumnya? Dia kata kalau kita pergi buat juga benda tu, apa jadi? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, siapa yang mula-mula duduk pada satu tempat yang harus di dalam masjid dan lainnya, pada hari Jumaat ataupun lainnya, bagi sembahyang ataupun lainnya, maka dialah yang mustahak dengan tempat itu, tak kira apa majlis pun. Dia pergi dulu, dia dapat tempat tu, tak boleh kita perambat dia. Dan haram atas orang lain membangunkan dia daripadanya, kerana hadis yang disebutkan tadi. Sesungguhnya ashab kita Syafi'i telah mengkecualikan daripadanya apabila dijadikan daripada masjid itu tempat memberi fatwa di dalamnya, ataupun tempat membaca Quran, ataupun lainnya daripada ilmu-ilmu syarak, maka ialah yang mustahak dengannya. Maka apabila hadir ia, nescaya tidak ada bagi orang yang lain duduk padanya. Itu kalau tempat itu dikhaskan untuk mengaji Quran. Maka bila orang mengaji Quran main, mereka berhak atas tempat itu. Itu kes lain. Tajuk dia kata, iza qama ar-rajul min majlisih summa yarji'u ilaih fa huwa ahaqqu bih. Itu bab yang datang pada menyatakan apabila bangun satu orang laki-laki daripada tempat duduk, kemudian dia balik mai ke tempat tu, maka dia masih berhak dengan tempat itu. Ni tuan-tuan duk mengaji ni, rasa macam nak buang ayam, bangkit pergi pancong, mai boleh duduk balik tempat tu, boleh duduk balik tempat tu. Bagi kes tempat kecil macam Masjid Jelutong ni, kalau pergi Masjidil Haram nak buat macam tu, tu Arab dia demah kita tiada itu biji. Pasal apa? Pasal itu Masjidil Haram, dia mai satu dunia, tak tahu berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta orang musim haji tu ada. Kita lagu nak buat, kata nak pajak tempat ni, tinggal kain serban ke apa orang tu, aku nak pergi pancong Ustaz, dengan siapa mai duduk atas ni, duduk aku mati syahid pun sanggup, aku nak duduk balik atas ni, mai tengok-tengok kita syahid semua orang tu. Pasal apa? Kita bangkit, memang orang lain duduk lah. Dan tuan-tuan pergi musim haji di Mekah, Madinah kan, kita duduk-duduk dah di sah tu, turun punya awal ni nak sembahyang jemaat ni, nak pastikan dapat tempat, dah duduk elok dah, dia mai buat bodoh, dia mai duduk depan kita. Kalau ingat-ingat balik kita belajar silat tak putih limau ni, memang jahanam dia ni. Aku turun pukul 11 ni nak ambil tempat ni, dia mai dia buat bodoh, dia dah duduk depan kita ni. Ni saat lagi bila nak sembahyang ni, nak kita nak duduk tang mana, dia nak duduk tang mana. Kita lagu duduk cuit dia, dia buat tak tahu kita cuit dia, kita cuit 3 kali dia jegil kat kita pula, kata macam oh ya, lagu ni yang boleh buat. Ni Masjidil Haram dia cerita, dia dah jadi lain lah.
Ketahuilah saudaraku, apabila seseorang itu tiada duduk ia pada satu tempat yang harus ia duduk di dalam masjid kerana semayang ataupun hadir mengaji ataupun buat taat dan ibadat dan sebagainya, kemudian bangun dia kerana satu hajat seperti pi ke jamban atau pi mengambil air semayang atau sebagainya, kemudian balik dia ke tempat itu, maka ia masih berhak ke atas tempat itu. Ini dalam kes biasa. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Wahb bin Huzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajul ahaqqu bi majlisi wa in kharaja li hajatihi summa 'ada fa huwa ahaqqu bi majlisi. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Wahab bin Huzaifah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula satu laki-laki itu berhak atas tempat yang duduknya, dan jika keluar dia kerana hajat kemudian balik ia ke situ, maka ia lebih berhak dengan tempat itu. Hadis kata begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan katanya lagi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah dan Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikut tu dia ulang lagi tentang benda yang sama, ayat cerita bangkit tinggal main nak boleh duduk di tu saya baca. Terus turun bawah tu fi karahiyatil julus bainar rajulain bi ghairi iznihima. Ini pula. Dua orang duduk bersembang, kita jangan duduk pergi celah masuk yang ketiga, melainkan dapat izin dua mereka. Pasal kita tak tahu ni dua orang ni apa cerita, kita tak tahu. Tahkah mereka duk cerita benda yang mereka dua saja boleh tahu, tak mau orang ketiga tahu. Kita pergi selip masuk, kita dah kacau dia punya privacy. Tak boleh, Islam tak benarkan benda tu. Kecuali mereka panggil kita, mereka duk sembang dua orang, nampak kita lalu mamu mamu kita lah. Kita pun pergi apa ni, mereka duk sembang apa, dia cakap banyak, tak mamu duduk tau ni. Ini boleh duduk. Ni kalau kita main depa lagu macam duk balik lalu tu, lagu tak mau bagi kita tengok, kita pula nak pergi apa ni sembang tak boleh. Islam tak bagi kita kacau orang macam tu. Cantiklah tuan-tuan Islam ni. Islam ni cukup cantik, dia tak busy body, dia tak mau kacau orang, tak ada pasal macam tu. Ketahuilah saudaraku, adalah duduk itu boleh dapat dicari mana tempat yang diharuskan oleh syarak, iaitu tempat yang tiada menyakiti saudara sama Islam. Kita tak menyakitkan orang, duduklah. Itu sebab jemaat tuan-tuan, hari jemaat ni kalau kita ikut betul-betul peraturan hak Nabi kata. Nabi kata apa? Nabi kata hari jemaat ni keluar rumah bagi awal, keluar dalam keadaan dah berwuduk di rumah. Cantiknya jalan kaki, dia kata. Cantiknya kita keluar tu jalan kaki. Sampai di masjid, Nabi kata apa? Jangan langkah orang. Nabi kata ikut peraturan tu. Daripada ada rumah ni start dengan kerat kuku apa, kita akan datang, tajuk akan datang ni cerita pasal potong kuku. Ni pun ada dalam Islam ni. Cerita potong kuku ni Islam bagi tahu nak potong kuku ni bila, nak potong macam mana, lepas tu dah potong kuku ni nak kena buat apa, lepas potong kuku Islam bagi tahu ni sampai macam tu. Benda kecil macam tu Islam bagi tahu tuan-tuan. Ni yang kata Islam ni punya cantik dia macam tu. Dia habang satu-satu dia abang nak buat macam mana. Dah lepas potong kuku dah apa, ambil ayat semayang elok-elok, dia kata pakai baju putih, hari jemaat pakai baju putih, minyak atar buah cantik-cantik bagi wangi, berjalan kaki ke masjid. Bila sampai jangan langkah orang. Kalau kita main orang dah ada, kita duduk tang mana yang orang tak ada lagi. Jangan duduk langkah-langkah orang tidur balik tengok kita tak elok. Macam tu kalau kita buat ikut macam Nabi kata tu, Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengkifaratkan dosa dia. Maksudnya dosa kecil dia. Daripada jemaat tu, jemaat nak main, dia duduk dalam keadaan Allah ampun dosa-dosa kecil dia. Kalau dia follow, dia ikut betul-betul cantik-cantik apa yang Nabi kata. Sama macam kita main, kita sembahyang maghrib, kita nak tunggu sembahyang isya ni, kita duduk dalam kuliah ni, niat kita satu aja. Apa dia? Nak mengaji, saat dia nak sembahyang isya. Itu niat kita. Dalam tempoh masa duduk-duduk ni, Nabi kata Allah mengkifaratkan dosa kecil kita. Sikit sebanyak kita buat dosa kecil, dia luruh macam mana daun kering jatuh.
peluang ni disediakan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik, dia kata jadi, dia kata maka apabila engkau lihat saudaramu duduk berhadapan dan berhimpun dengan kawan dia, jangan kamu celahi antara keduanya. Dia duk sembang dua, jangan pergi jadi nombor tiga. Dan kamu ceraikan antara keduanya apabila engkau lihat keduanya bercakap-cakap ataupun membuat perkara yang berhubung di antara keduanya atau sebagainya. Kita pergi duk potong masuk. Depa duk sembang, kita pergi duk potong. Tak mau macam tu Islam kata. Maka apabila pergi kamu duduk mencelahi di antara keduanya, maka engkau sudah menyakiti saudara engkau. Depa jadi uncomfortable. Depa jadi tak selesa dengan kita. Depa jadi kata apa dia ni pun leceh. Sampai depa pula kata tak berhenti kita sambung lain. Pasal kita masuk tu, benda tu sudah keluar. Dia kata kat kawan dia tak berhenti kita sambung lain. Mana kita kacau lah. Islam tak mau macam ni. Dan menyakiti saudara itu haram, dia kata. Benda tu kita nampak kecil, di sisi Islam itu salah itu haram. Seperti dua orang duduk berhadapan, maka datang kamu mencelahi antara keduanya, nescaya marah keduanya. Dia pun marah kat kita ni. Apa dia ni kacau? Kerana entahkan keduanya di dalam muzakarah ataupun di dalam musyawarah ada satu benda mereka duk bincang ataupun berkata-kata dengan yang ma'ruf dan sebagainya, maka jadilah kamu melakukan benda haram. Bermula dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirrajul an yufarriqa baina ithnaini illa biiznihima. Artinya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tak halal bagi satu laki-laki mencelah dia di antara dua orang melainkan mendapat izin kedua-dua mereka. Maka apabila diizinkan oleh kedua-duanya, halal baginya duduk dicelah dua orang itu. Dapat kebenaran baru boleh duduk. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok fi karahiyatil qu'ud wastab halaqah. Lepas ni dia kata kalau orang duduk lengkong, jangan pergi duduk tengah. Kalau orang duduk halaqah, jangan pergi duduk tengah. Duduk macam ni. Macam ni tak apa. Kalau orang duduk lengkong tu, jangan pergi duduk tengah. Dia kata, apa cerita dia, kita nanti baca. Pasal apa yang dilarang. Kemudian tajuk yang akan datang, dia fi karahiyati qiyam ar-rajul lirrajul. Cerita tentang macam sekolah lah. Macam sekolah kan, budak-budak duduk dalam kelas, cikgu main pakat bangun. Islam kata tak boleh macam mana tu kan. Dia kata fi karahiyatil qiyam ar-rajul lirrajul kan, satu orang main pakat bangkit. Dia kata tak boleh pasal apa? Adakah tak boleh secara mutlak ataupun dalam keadaan yang macam mana yang tak boleh? Kita nak kena tengok kan. Biasa jadilah macam tu, tengok orang besar main semua pakat bangun tu pasal kita nak show respect, kita nak tunjuk hormat kita dekat dia. Dan yang Islam kata tak boleh ni macam mana tu yang tak boleh tu? Dia ada perincian dia ada detail dia akan bagi tahu macam mana yang kata tak boleh tu kan. Fi taqlim al-azfar. Tajuk yang akan datang lagi cerita pasal kerat kuku. Jadi Islam suruh kerat kuku ni kerat macam mana? Adakah hadis yang menceritakan kerat kuku tu kena mula jari mana, habis jari mana? Ada ke tak ada? Kita akan jumpa di dalam bab ni kan. Dengan umur kita malam ni dah nak pergi 5, 60, 70 ni, macam-macam petua dah kita dengar kan. Petua pasal kerat kuku ni saja pun kita dengar ni macam-macam. Paling katun ni dia kata apa? Dia kata kerat kuku malam tak boleh. Dia kata kuku tu diteriak dan dituntut hang di akhirat esok. Tu pun satu cerita kita pernah dengar. Betul ke? Itu persoalan dia. Betul ke? Mai pula satu orang kata kita kalau nak kerat kuku kena start dengan jari telunjuk belah kanan. Dia kata. Lepas tu pi jari hantu, jari manis, jari kelingkin. Lepas tu pusing mai tangan kiri, kelingkin mai manis, hantu, telunjuk ibu jari kiri, penghabis ibu jari kanan. Dia kata. Ada hadis ke yang tu?
Kita akan jumpa di tajuk yang akan datang insya-Allah. Kan kita akan jumpa pasal petua ni macam-macam. Petua. Hari pula nak kerat kuku ni hari apa? Ada pula kata malam Jumaat. Ada pula kata malam tak boleh kuku teriak. Kalau kerat kuku malam, kuku tu nanti teriak sampai ke padang mahsyar esok ni dia duduk teriak lagi. Oi pula. Ada yang kata kerat kuku hari Jumaat sebelum di sembahyang Jumaat, bila waktu yang betul-betul yang Nabi habaq. Ataupun Nabi tak habaq apa, yang duk habaq ni kita jaga. Kita nanti jumpa dalam tajuk fi taqlimil azfar. Tuan-tuan, banyak benda kita duk buat dalam dunia ni, cuma kita nak tahu hak mana yang ibadat, hak mana adat. Yang tu aja. Bukan nak habaq siapa betul siapa salah, cuma kita nak benda yang kelabu bagi jadi terang. Yang tu aja. Kan? Kita duk lama dah duk buat tu, kita tak tahu rupanya Nabi suruh benda ni. Bila kita tahu, benda sudah jadi ibadat. Pasal apa? Next time bila kita buat, kita niat, ni aku buat ni pasal ikut macam Nabi suruh. Pahala tu tak? Kerana kita tak tahu, kita duk buat, kita tak niat nak mencari pahala tu, tak dapat pahala. Innamal a'mal binniyat. Nabi kata amal perbuatan kita buat ni, Tuhan dia tengok niat kita. Kalau kita niat kita tu littiba'i sunnah, kerana nak ikut sunnah, pahala duk main. Padahal potong kuku duk potong selalu, tapi selalu potong tak dapat pahala. Bila mengaji, bila kita tahu hak Nabi habaq macam mana, hak duk potong 50 tahun dah tu, barulah malam ni dapat pahala. Tu aja untung orang mengaji ni, untung dia yang tu aja. Pasal apa? Pasal dia boleh betul. Bukan kata dulu tak betul, cuma dulu duk buat benda rugi, benda tak dapat pahala. Bila mengaji, kita buat benda kita untung, kita dapat pahala. Pasal kita buat tu kerana ikut tunjuk ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai pula fi tauqid, fi taqlimil azfar wa akhdhi syarib. Dia mai pula tajuk yang akan datang pada menentukan waktu potong kuku pula. Ni yang kata tadi. Fi tauqid daripada perkataan waktu, waqafta, waktu tauqid maksudnya menentukan waktu. Bolehkah kita tentukan waktu nak potong kuku ni? Wa akhdhi syarib, dan juga cerita tentang potong misai. Potong misai. Orang yang duk tengok misai saya apa-apa. Ya. Jadi yang kata misai ni, ada orang sampai hari ni pun dia bukan kata dia tak tahu, tapi kelabu. Yang sunnah Nabi itu cukup licin ke ataupun potong? Banyak orang pun dia tahulah, kata tak mau simpan banyak lah, itu dia tahu. Tapi adakah cukup licin ataupun trim, potong? Tajuk ni akan menjelaskan, hadis dia akan menjelaskan cukup ataupun trim ataupun kerat saja. Dan dia akan beritahu yang kata Nabi buat macam mana. Okey. Lepas dia main lagi tajuk, saja duk gezek bagi panjang. Dia kata fi qassi syarib. Dia detailkan lagi, menceritakan tentang gunting misai. Jadi maknanya tak baca hadis lagi pun kita dah nampak dah. Rupa-rupanya misai ni tak disuruh cukup, dia suruh gunting saja. Pasal apa? Dia ada penjelasan dia. Pasal apa? Dia ada penjelasan dia. Penjelasan dia cuba kita try tengok cukup. Kita balik di rumah, anak kita pun senyum. Mau nasihat tak baik, dia panggil Mr. Bean dekat kita. Pasal apa? Pasal kita sudah jadi ibarat kereta tak ada magan, ataupun kereta tak ada bumper. Kan? Kemudian dia main pula satu hadis cerita pasal misai ni pula. Laki-laki ni kalau tak ada langsung misai ni lagu mana? Yang tu yang syok tu. Dan dia baru kita tahu benda ni. Kemudian dia main tajuk fil akhzi minal lihyah. Cerita tentang orang Islam, laki-laki disuruh taruh janggut. Disuruh taruh janggut. Jadi janggut yang macam mana tu nak taruh tu? Kan? Janggut yang macam mana tu nak disuruh taruh tu? Takkan jumpa macam mana Nabi SAW satu hari duduk depan satu sahabat jenis janggut tak apa nak lebat ni. Kita ni kalau dia buat apa? Saya pergi tanya dekat geng gunting rambut ni. Saya kata apa ada ubat apa-apa ke aku nak bagi naik, dia nak buat cengih sikit. Gunting rambut ni, dia tanya kita balik. Dia kata, bos, you punya bapa
Ada ni kah? Dia kata tak ada, you apa bikin pun tak ada. Amboi. Kita tanya aku ada apa ubat boleh lumuk bagi naik. Ada satu orang bagi petua apa buah keras apa ke. Dia balik punya duk upak lumuk sampai betul ada ni kata. Dia lumia bapak ada tak ada dia apa bikin pun tak ada naik. Oi macam tu pula. Dia kata pula kita apa bos? Saya ni macam naik, saya pun tambah lah. Ini boleh bayar duit, tak ada kasih naik. Saya pun mau bayar duit lah. Tuan-tuan, ni kata manusia. Allah bagi, dia pergi cukup buang. Hak Allah tak bagi, ni punya teringin ni, tak tahu nak apa. Manusia ni, tuan-tuan buat ke mana lah. Dia mau hak Tuhan tak bagi punya. Perangai manusia ni, adik sikit pada kambing saja. Kambing, tuan-tuan tanam satu pokok, Tok Sabu pegang. Dia lalu saja ya tengok pokok tu. Tuan-tuan tanam satu pokok, bukan pokok tak sedap pun, tapi buah pegang. Dia pergi ragai sampai reban pegang tu. Perangai kambing ni, hak buah pegang tu dia mau. Hak tak ada pegang ni dia tengok lagu tu aja. Manusia ni macam tu. Hak Tuhan tak bagi kat dia tu dia nak. Hak Tuhan bagi dia buat tak peduli. Itu sebab pasal apa? Orang kata, bukan Nabi kata. Orang kata. Itu sebab kebanyakan Nabi pembela kambing. Termasuk Nabi Muhammad sendiri. Dia belah kambing. Pasal apa? Pasal perangai kambing tu nak lebih kurang. Esok dia nak jumpa manusia pun lebih kurang perangai tu. Hak tak boleh tu dia nak buat. Hak suruh dia tak buat. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu di antara tajuk-tajuk yang akan datang. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala dia gerak hati kita untuk kita mencintai majlis ilmu. Kan ingat balik Imam Ahmad bin Hanbal tadi, macam mana dia ni punya nak kepada majlis ilmu ni. Kan Imam Ahmad bin Hanbal ni punya nak kepada majlis ilmu ni sampai dia sanggup pergi merantau merata. Tang mana orang abang ada guru yang baik, dia akan berada di tempat itu. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.